jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Hari ini kita berjumpa lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini bersama dengan Megat Syarizal. Ya, saya Syarizal. Ya. Saya kenal dia antara penggerak teater juga kan? Ya, saya bermula dari teater. Ya, lepas tu baru masuk ke TV dan filem. Mula tu dalam 2000, awal 2000 lah macam tu, 2002 2003 macam tu, daripada study. Lepas tu dalam 2005-6 tu jam tu filem dan TV. Dan kita ada Puteri Kasih Izwandi. Ya, betul. Antara pelakon-pelapis di Malaysia yang semakin mewarnai dalam bidang lakonan. Tahniah untuk awak. Pernah dinobatkan sebagai pelakon kanak-kanak Festival Filem Malaysia. Betul. Ingat lagi yang keberapa? Yang ke-31. Yang ke-31. Maksudnya dia masih ingat lagi tu. Kejayaan itu antara paling manis, paling bersejarah dalam hidup awak lah. Betul. Itu pertama kali. Antara top tajuk filem yang menggunakan bahasa Arab ni, kan? Kalau Waris lah. Waris, ya. Yang diperturunkan. Walid ni macam mana definisi Walid? Okey, kalau secara literalnya Walid tu sebenarnya bermaksud yang baru lahir. Itu literal. Tapi Walid juga digunakan untuk secara umumnya digunakan untuk membahasakan seorang ayah. Jadi dalam filem Walid ni, ia nama kepada watak itu, iaitu saya memegang watak sebagai Walid. Walid ini sebagai dia adalah seorang guru dan jadi dalam konteks cerita ni sendiri, Walid itu adalah seorang guru dan seorang ayah. Dua tanggungjawab yang dipegang lah. Ya, betul. Okey, sebelum kita minum dulu. Lupa nak letak air. Okey. So rakaman kita dibuat jam 11 pagi guys. Pagi-pagi lagi. Dia orang tengah kena bekerja ni, mempromosikan filem Walid. Kalau orang bahasa Arab Walid tu macam walada, daripada asas dia walada. Dia, kalau tak salah saya, dia anak ayah. So jadi Walid tu ayah. Walid ayah, ya. So watak yang dipegang oleh Megat juga sebagai ayah lah, walaupun dia ada kisah dia dalam cerita ni. Mungkin kita akan selongkar, kita akan bedah lagi dalam filem ni. Ada banyak pengajaran yang penonton semua kena tonton lah, tengok dan fahami sendiri dan korek sendiri apa yang cuba ingin disampaikan. Dan saya nak membanggakan kita juga, filem ini ditayangkan dekat New York dan saya rasa bukan kaleng-kaleng kan. Tak banyak pun filem tempatan yang diangkat dulu ke tempat lain, malah ke Hollywood kot kan. Ya, betul. Kita belum tayang lagi, dah berada sana, dan rasanya Megat pergi ke sana kan. Ya, saya pergi bersama dia. Mungkin Megat boleh ceritakan sedikit tentang, orang kata bersusah payah orang kata dengan duit sendiri apa semua pergi ke New York. Itu adalah satu kejutan lah pada kami sebab yang menjemput kami ke sana adalah distributor di sana sebab dia orang dah tengok filem pertama Ariel, which is Geran, dan Geran ditayangkan di festival di New York dan memenangi anugerah filem aksi terbaik pada tahun 2020. Dan bila mereka dapat tahu je Ariel nak release filem terbaru, jadi dia jemput Ariel untuk menayangkan filem ni di pawagam di New York dan juga di Los Angeles. Dan alhamdulillah, walaupun kami pergi sana tu sebab New York dengan Los Angeles ni dia kira bandar tumpuan kan. Jadi kat sana tu kadang-kadang nak makan tu, nak jalan-jalan tu mahal. Tapi tak apalah, demi untuk mempromosikan filem ni, dan alhamdulillah penerimaan kat sana pun cukup baik. Ada orang Malaysia datang, orang-orang tempatan di sana datang, dan kebanyakan mereka berpuas hati lah bila dah tonton filem ni. Kita nak berkenalan lebih lanjut dengan Puteri Kasih. Boleh ceritakan sedikit biodata ataupun apa saja tentang Kasih?
Nama saya Putri Kasih Izwandi, boleh panggil Kasih. Umur saya 15 tahun. Oi, 15 tahun. Masih muda lagi. Saya Okey. start berlakon bila? umur darjah 1, 2016. Oh, 2016. Ingat lagi drama pertama Kasih lakonkan? Ya, yang first main saya dapat, tajuk dia Terlarang Sudah Rinduku. TV3. Lagi? Apa drama-drama yang viral pernah dilakonkan? Mak Chun. Mak Chun. Lepas tu Penunggang Agama tu pun filem. Roh. 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 Roh antara filem yang dikatakan terbaik juga. Pernah masuk beberapa festival. Yang dia menang anugerah. Dia menang untuk Roh lah. Untuk Roh. Yeah. Bekerjasama dengan Namron dan awak memegang watak apa masa tu? Time tu saya pegang watak adik. Dia tak ada nama, dia memang Dia adik. memang adik ya. Macam tu. Filem tu cukup misteri ya. Bagi saya cukup misteri. Bagi awak macam mana lakon awak masa tu? Saya tengok cerita tu banyak kali tapi saya sendiri pun tak faham juga. Mungkin dah tengok. Saya dah tengok, dah tonton dah. Agak deep, agak Deep kan? Dia ada something di sebalik apa yang ditontonkan, tapi lakonan mereka pun memang. Okey, lagi apa lagi yang boleh membanggakan awak pencapaian awak dalam bidang lakonan? Mungkin saya banyak berlakon filem lah. Lepas tu yang lepas tu bila dah berlakon dalam Roh, awak start filem. tak, Drama ada lagi? First filem ada satu lagi, tajuk dia Garang, tapi filem tu dia tak macam terkenal lah. Siapa tak pernah tengok filem Garang? Dah keluar dah? Tapi dia tak dapat kurang sambutan. promosi. Faham. Kemudian Lepas tu second filem saya Roh. Lepas tu baru Penunggang Agama. Lepas tu baru Walid. Sudah 4 filem. 4. Okey, ceritakan sedikit filem Walid ni. Bila dapat tawaran, macam mana awak berminat? Sepatutnya filem Walid ni saya dapat pun dia macam akhir-akhir sebab dia macam Abang Aril bagi tahu lambat. Sepatutnya saya ada shoot filem lain tapi filem tu saya tak dapat. Dia tu tiba-tiba tukar orang, tiba-tiba rezeki saya kat filem ni. Tiba-tiba pula Abang Aril panggil untuk filem ni. Itulah kata suratan takdir kan. Patutnya filem tu yang saya nak shoot tu horror tapi tiba-tiba dia tukar orang. Oh, Tiba-tiba pula. Abang Aril panggil ni. Mungkin rezeki awak tempat lain kan. Okey, Megat, ceritakan sedikit watak Megat. Ya, watak Walid yang saya pegang tu. Walid ni adalah seorang guru. Dia mengajar kanak-kanak yang tak berdokumen. Maknanya tak kanak-kanak yang datang secara haram lah, kata ke Malaysia. Tapi apa yang penting pada Walid adalah dia nak mendidik kanak-kanak ni. Dan Walid berkenalan dengan seorang lagi kanak-kanak yang tak ada dokumen, which is watak dia Aisyah yang dimainkan oleh Kasih. Dan secara tak langsung dia orang macam build up macam hubungan antara cikgu dan anak murid dan macam ayah dan anak. Sebab Walid ni dia punya sejarah lampau dia kehilangan anak dan isteri. Jadi dalam masa yang sama dekat kawasan yang dia ajar tu ada sindiket perdagangan manusia. Jadi pada satu hari secara tak sengaja Aisyah diculik. Dan bila Aisyah diculik itu barulah kita dedahkan bahawa Walid ni bukan sekadar guru biasa. Yang tu saya tak pernah dedahkan banyak sangat. Itu kena tengok kan, mula-mula memang ketika bila masa dia belajar silat macam mana? Okey. Macam mana boleh kata mungkin ada benda-benda yang macam Megat rasa aku wajib masuk berlakon filem ni. Apa mungkin macam dah ada aku macam dipilih ataupun Megat rasa macam
inilah masanya nak membuktikan aku lagi terror bersilat. Okey, apa yang apa sejarahnya saya memang dah belajar silat daripada umur saya 14 tahun. Tapi bila saya start berlakon, yang ironiknya daripada saya start berlakon TV dan filem, tak pernah sekali pun saya dapat gunakan skill tu, dan tak Orang tak tahu. Orang itulah ramai orang tak tahu, dan saya pun tak ada nak war-warkan aku pandai silat. Tak adalah kita nak macam tu. Megat kena tunjuklah sikit dekat IG story ke. Ni aku pandai bersilat apa semua. So sekarang ni orang dah tahu. Orang dah tahu dah kan. Lepas ni masuklah job. Tapi bila saya first berkenalan dengan Ariel pada first filem dia Geran kan. Walaupun saya masa tu tak kenal, dan saya dengar filem ni nak buat tapi tak ada bajet. Tapi bila saya ditawarkan, saya fikir macam ini cerita silat, ada orang silat ni. Masa time tu umur saya baru dah mendekati 40 kan. Saya rasa ni mungkin nanti kan lepas 40 nanti tak ada peluang nak berlakon filem action ni. Okey, buat Geran. So bila Geran saya dapat berkenalan dengan Ariel apa semua. Okey, buatlah watak supporting. Okey, tak kisah. Dan filem tu pun dapat kira macam sambutan lah, dah menang award apa semua. Walaupun secara box office tak besar, tapi orang dah mula bercakap tentang filem Geran tu, sebab waktu tu promosi agak kurang, dia tak ada bajet. Bila masa nak buat Walid ni pula, Ariel dia punya perangai macam sama macam Kasih, sebab dia kata last minute kan. Dia tak bagi tahu orang siapa akan berlakon jadi watak apa. Dia hanya bagi tahu kita orang semua, okey, kita nak shoot Walid bulan 2. Korang semua pergi training. Hampa semua pergi training. Training apa? Training lah, training maknanya untuk dari segi kita nak buat film action, just kuatkan balik stamina apa semua kan. Jadi kita semua pergi training lah, training. Lepas tu 2 minggu agaknya sebelum kita nak shoot, baru dia release nama Megat Syarizal Walid. Memang terkejut lah kan. Saya rasa macam masa tu, kalau bila dah umur, saya cakap ini dua benda sebab bila dah mencapai umur 40 tu, dah tak ada, saya dah tak terfikir dah nak jadi lead. Nombor 2, lead dalam filem action. Lagilah macam jadi Ariel bagi peluang. Saya rasa kalau rezeki lepas ni ada, Alhamdulillah. Tapi ini adalah peluang saya untuk mencapai satu yang saya tak pernah fikirkan. Okey, sebagai lead dalam filem dan filem action pula tu. Dan pada masa yang sama, Ariel sendiri yang tak nak saya kurangkan berat badan. Dia nakkan watak tu. Bila orang tengok first half tu, memang orang tak sangka yang watak ni boleh melakukan, boleh bersilat. Memang dia beritahu masa macam yang pergi training tu kan. Saya pergi training, pergi naik basikal, pergi apa semua. Saya post, lepas tu dapat mesej daripada Ariel sendiri. Hang jangan kurus, dia cakap. Dia tak bagi. Dia kata dia nak kan macam ni, dia nak comel macam ni. Okey, masa Megat belum diumumkan watak yang dipegang oleh Megat tu, Megat ada terfikir tak macam, aku ni watak apa ni? Watak antagonis ke, penjahat ke, hero ke? Ke dah ada bermain kepala macam aku je ke hero ni? Okay. Hero tu jauh. Sebab masa tu dia again, semua orang dalam list pelakon-pelakon, maknanya dia gunakan pelakon yang sama dalam Geran. Dalam grup tu dia just bagi, dia cakap, dia tak bagi hint langsung. Dia just cakap semua pergi training. Dan saya sendiri membayangkan, sebab pada waktu itu baru lepas COVID, dan memang saya sengaja tak potong rambut dan tak potong jambang ni selama 2 tahun. Dan saya rasa ini look yang sesuai untuk watak antagonis lah. Sebab dah biasa dah, saya dah biasa kan, dah dalam hati dah prep, aku ni mesti jadi orang jahat ni kan. Itulah watak paling orang tengok, orang selesa nak bagi kat Megat. Tapi Megat kalau nampak dia boleh fleksibel, dia boleh pelbagaikan watak dia. Muka jahat pun boleh ni, muka baik pun boleh, muka ustaz pun boleh, penunggak agama pun boleh. Itu dia boleh. Itu yang Ariel nampak pada saya lah. Alhamdulillah. Jadi saya terima lah benda cabaran yang diberi oleh Ariel tu. Kasih pandai bersilat. Time shoot filem Walid ni saya ada pergi gelanggang sikit-sikit. Diorang ada aja basic. Tapi awak bersilat dalam filem ni? Tak ada. Itu satu kelebihan lah. Diorang macam saya saja je. Okey, masa ditawarkan tu, dapat tawaran
Pak kata Abang Megat dia tak diberikan lagi watak kan. Saya pun So kasih dah bayangkan apa watak aku ni. Masa tu apa bayangan? saya memang tak tahu tapi tentu Abang Ariel cakap watak dia ni macam minor emosi je, sedih je. Jadi saya tak expect apa-apa pula. Lepas tu time nak shoot semua baru dapat skrip. Okay, Budi dah tengok lakonan Kasih dalam filem ni. Okay, karakter tu sebagai anak Kasih ni dia macam dia ni terencak akal ke, dia lembab ke, dia susah nak belajar ke? Describe your character Kasih. Awak ada sakit ke macam mana? Dia ni jenis takut dengan orang. Dia tak percaya orang. Sebab mak dia dah pesan. Awak introvert. Introvert, tak ada kawan. Dia memang mak dia tak kasi bercampur langsung dengan orang. Macam tu. Tapi bila dia develop tengah-tengah, baru faham, dia pandai. Dia otak dia dia cintakan ilmu Dia cintakan ilmu. Kasih ni cintakan ilmu. Okey, watak tu mungkin ada cabaran bagi Kasih ataupun sesuatu yang baru sebab nampak pada gerak lakonan karakter tu agak susah juga nak mainkan sebab perlukan expression, wajah kena betul, gerakan badan. Macam mana? Kalau drama selalunya saya memang dah banyak bawa watak sedih. Tapi kali ni dia mencabar sebab dia... Contoh kalau dalam filem tu nangis pun dia bermain daripada mata je. Tak ada air mata yang banyak. Dia jenis macam pendam sendiri. Lagi satu sebenarnya logat Kedah dia kena belajar kan. Satu lagi lokasi filem ni memang 100% dekat Kedah. Dan ada beberapa scene yang cinematic saya rasa macam wow, memukau juga. So kita boleh tengok suasana dekat tepi pantai Kuala kan. Itu yang saya suka. Penggunaan drone juga ada dalam menambahkan lagi seri dalam filem ni. Mungkin bagi pemilihan lokasi mungkin Megat boleh cerita sikit. Dia yang ni semua macam rezeki lah. Sebenarnya Ariel dia bercadang pada mulanya nak shoot dekat Sabah. Dah pergi reki apa semua, tapi sayangnya sebab kita masa tu masih lagi berperang dengan COVID, jadi nanti takut kalau ke sana nanti banyak cabaran lagi lah kan. Tapi nanti nak kena belajar bahasa orang sana pula. Tak, dia shooting je sana. Shooting sana. Tapi orang nampak macam Kundasang ni kenapa korang apa itu memang kita, sebab kita even masa dalam cerita Walid pun dia tak cakap exactly dekat mana, tapi orang tahu lah ini dekat orang tahu dekat Gurun. Dia punya logat tu. Tapi itulah dia again, kita tak tahu kalau kita shoot kat Sabah, adakah Ariel nak buat di Sabah? Itu kita tak tahu kan. Tapi memang dia ada cakap dia berniat nak shoot dekat sana, tapi disebabkan COVID, dia tukar ke Kedah. Dan di Kedah tu sebab kita banyak sokongan daripada komuniti sana, which is the tim-tim silat tu semuanya berpusat di Gurun especially. Dan Ariel pergi 100% kat Gurun. Gurun, Yan. Yang pantai tu Yan. Lepas tu dia yang Wat Siam tu, saya tak ingat nama tempat dia, tapi dia nak dekat sejam juga kita travel. Maknanya tempat tu memang dah dekat dengan sempadan lah. Jadi di daerah yang berdekatan, maknanya ada di Guar Cempedak ada, tapi semua bermain di areas tu paling jauh pun dalam sejam macam tu. Tapi uniknya yang itulah. Itu yang saya rasa antara benda yang bila bawa ke New York dengan LA, itu antara benda yang diorang suka. Diorang suka sebab bukan yang nampak KLCC tak ada dalam tu. Itu pedalaman ataupun kawasan kampung. Diorang sangat sukakan budaya, diorang sukakan apa benda, walaupun logat pada diorang diorang sama je, tapi diorang sukalah suasana tu, scenery tu. Betul. Okey, filem ni akan berada dekat Pawagam 14 September. 14 September. Mula pada 14. So mungkin ada derbaran bagi Megat sendiri sebagai terajuk utama dalam filem ni. Nak kira macam
berperang juga dengan filem-filem lain yang memasuki pawagam ketika itu. Apa benda betul, ada sebab ini first time, jadi saya nervous tu ada, nak tengok orang punya penerimaan macam mana. Biasalah kita baca komen tu, yang negatif tu ada je kan, tapi tak apa. Saya rasa ini adalah, orang kata memang carpe diem lah, seize the moment. Kita teruskan je apa yang ni penerimaan orang. Kalau baik alhamdulillah, kalau tak baik tak apa, kita cuba improve. Tapi saya sendiri sebagai pelakon dah berikan yang terbaik, dan harapnya penonton-penonton boleh terima filem ni lah, dan tengok kebolehan bukan saja saya, malah yang dalam filem ni. Sebab yang kalau pada saya, kalau lepas ni kalau director-director lain nak ambil pelakon-pelakon aksi tu, dalam filem ni ramai dan semua ada basic. Katalog lah, kita buat katalog dalam. Dah tak payah dah nak cari pelakon-pelakon lain, nak train dia, tak ada. Dia orang ni semua dah ada training. Pilih je. Tapi cakap pasal aksi, I think dalam 30 minit, 20 minit yang terakhir, kita boleh nampak pelbagai gerakan aksi, dan cameraman tu I macam surprisingly, I tak tahulah siapa yang pegang kamera tu. Ariel sendiri. Ariel sendiri kan? Dia memang pakar Dia memang pakar. Dia bermula daripada seorang DOP. Dan kemudian dia mengarah. Jadi dia yang dia tahu dia punya gerakan, dan kita nampak macam I rasa macam nak sekali pergi tengok shooting behind the scene dia macam mana kan. Dan gerakan dia macam nampak betul, dia punya angle cari, dan mungkin lah bagi I macam mungkin I duduk di bangku penonton, mungkin setengah penonton akan pening dengan gerakan penonton, sebab dia bermain dengan kamera, tapi shot dia cantik. Dia ada, pada saya ada dua advantage kat situ. Sebab bila Ariel ni sendiri adalah seorang, dia pesilat, dia pengarah, dia bersilat juga. Dia pun bersilat juga. Sebab tu dia sukakan film action. Dia ada basic juga. Jadi dia tahu, dia faham gerakan yang dia ni, dan dia bekerjasama dengan koreografer. Memang dia buat koreografi tu, walaupun kebanyakan kita improvise dekat set. Tapi kadang-kadang permintaan tu dia nak aku nak hang terbalik kat sini, semua. Jadi dia dah tahu, dia faham, dia dah tahu mana nak cut, apa mana nak ni. Jadi saya rasa itulah kelebihan Ariel ni. Dia dan yang best tu, kita orang sebagai pelakon tak penat sangat dengan dia, takkan minta take sampai 7-8 take. Dah buat satu shot tu, move on. Jadi dia dah tahu dah, ni mana dia nak cover apa semua. Jadi itu, pada saya itulah kelebihan Ariel lah. Dia tahu apa yang dia nak, dan kita boleh nampak sendiri apa. Dan dia punya gegaran tu sebenarnya tak melampau saya. Tak adalah pening sangat kan. Tapi mungkin lah bagi setengah orang kita yang macam terlalu biasa menonton drama-drama yang macam angle shot, shot menggunakan beberapa kamera kan. Tapi yang ni shot macam faham sendiri lah. Mungkin Kasih ada pengalaman bekerja dengan panggil apa dengan Angka Ariel? Angka Ariel lah. Mungkin ini dah kali kedua Kali pertama berlakon di bawah arahan. Betul. Angka Ariel. Mungkin boleh cerita sikit. Geran Geran tak ada. tak ada. Sebenarnya kita orang pergi FFM tu, dan pada malam FFM tu sendiri Ariel dah nampak dia malam anugerah masa time tu. Jadi dia punya interest nak ambil Kasih daripada terus dapat job terus dapat rangkul anugerah terus. Rezeki. Okey, cerita sedikit dekat di set lokasi, mungkin ada cerita-cerita Kasih bersama dengan pengarah Uncle Ariel ni. Kalau dekat set, kita orang semua macam family kan. Macam wardrobe semua kita orang memang rapat. Tapi kalau saya tak di shoot pun, saya memang akan pergi set tengok diorang shooting. Sebab selalunya kalau diorang shoot yang action tu, saya tak ada pun. Tapi saya datang juga untuk tengok. Tu kadang-kadang yang kelakar tu, mak dia dah call suruh balik, dia tak nak balik. Tak nak balik berminat, dia nak tengok. Saya rasa untuk Kasih satu benda yang menarik, sebab dia
bila dia berlakon cerita ni, dia dapat form yang watak kanak-kanak lain tu, dia ada relationship dengan diorang. Dia jadi kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dengan budak-budak lain. Betul, saya rapat dengan semua. Okay, kasih cerita sikit lagi. Mungkin ada benda baru belajar daripada Uncle Aril. Mestilah silat, sebab saya memang tak pernah ada basic sebelum ni. Lepas tu bila saya dapat tahu yang cerita ni pasal silat, memang saya terus teringin nak belajar silat. Hari-hari saya pergi gelanggang belajar. That's why bagus, sebab awak mungkin nanti kan, kata saya tadi, cerita ni macam katalog dah. Nak pelakon-pelakon yang ada aksi, pilihlah dalam filem Walid ni. Dia tak kira lah saiz badan macam mana. Semua ada. So mungkin Kasih lepas ni nak ada macam nak mencabar diri, nak cuba satu yang baru dalam career awak, nak berlakon. Saya nak try buat macam action juga. Action. Yes, awak kena ada tu ilmu sebagai pelakon. Kita kena ada semua benda kan. Minda, gerakan fizikal semua. Mungkin ada lepas ni nak ada satu profile sebuah filem yang mana Kasih memerlukan gerakan-gerakan yang orang kata seni mempertahankan diri lah, kena ada. InsyaAllah. Ya. Betul tu. Saya nampak poster ni Megat. Dia menggunakan warna kuning sebagai warna asas. Mungkin Megat sendiri boleh tafsir ataupun bagi pendapat Megat lah poster. Poster kena nampak dengan sosok Megat dengan menghadap kamera, dengan sebelah Kasih dengan wajah yang macam mungkin ada tanda tanya situ kan, macam apa cerita sebenarnya sebelum orang tengok trailer. Waris tengok poster dulu kan, mungkin Megat pandangan pertama. Dia bila saya sendiri, apa yang saya notice adalah bila guna warna kuning tu, orang tangkap orang punya attention. Ada kawan saya yang bekerja dekat Primework, dia masuk lift, dia tak perasan pun, tapi dia mata dia tertarik pada ada satu warna kuning dekat dalam lift tu. Dia tengok poster Walid. Jadi saya rasa sebab menggunakan warna terang. Warna terang tu saya rasa bila menggunakan warna itu, dia secara tak langsung akan menarik orang punya perhatian lah. Betul. Dan sebenarnya bila menggunakan warna kuning tu, dia apa yang Aril nak highlight kan kat situ, bila tulisan Walid tu merah, dia lagi naik. Bila merah tu sebenarnya, tapi ada juga yang sebab Aril dia tak suka poster yang letak semua pelakon. Semua pelakon dalam tu. Kan dia tak suka, dia ramai pelakon sangat semak pula. Siapa ni? Sebab pada dia yang penting adalah cerita, bukan pelakon. Orang datang nak tengok cerita. Sebab even kalau tengok poster Geran pun, Geran lagi tak ada muka pelakon, ada topeng kat situ. Jadi itu adalah Aril dia. Jadi dekat sini dia nak tunjukkan Walid dan juga watak Aisyah. Itu adalah watak utama dalam filem ni. Korang datang, korang tengok watak ni. Bukan tengok pelakon dalam filem ni. Tak jual pelakon, tapi watak apa yang pengisian dia lah. Dan satu lagi, dia minimal, dia ringkas. Dia tak banyak. Even filem ni saya boleh katakan lah filem aksi dalam 70%, 60%. Tapi dalam poster dia tak tunjuk pun gambar aksi tu. Kemudian orang pergi ke trailer. Mungkin trailer dah membayangkan, ini filem aksi dan juga filem kekeluargaan, hubungan antara ayah dengan anak. So apa pandangan Megat pula bila, dan juga respon orang ramai bila dah trailer dah keluar, cerita ni begini. Bila keluar trailer pula, action pula kan. Bila itu yang sebab bila dah keluar poster yang agak orang kata subtle, dia ada poster lain sebelum tu pun lagi tak tunjuk gambar kita orang pun. Dia just tunjuk gambar Walid yang masa kecil dengan Tok Abah dia. Itu yang mula-mula. Itu sebelum poster tu. Sebelum poster rasmi lah. Itu kita kira teaser poster lah. Teaser poster tak ada gambar kita orang. Saya tak tengok. Teaser poster ada dekat ni, kalau Google ada lah. Ada. Dan teaser poster tu lah yang Aril bawa ke international pun. Dan bila keluarkan trailer pula, trailer ni baru tunjuk aksi. Tunjuk aksi. Dan even teaser pun, masa teaser first bila tunjuk, ada juga kawan-kawan yang cakap,
ini action film ke? Tak tahu pula, ingatkan cerita drama kan. Sebab again, walaupun saya ada kadang-kadang bagi hint, cakap dekat orang yang saya akan berlakon cerita silat, dan orang tahu Ariel tu sendiri buat cerita silat, bila first time trailer keluar, orang still cakap, sebab orang still stereotypekan saya, tak terfikir yang saya ni akan berlakon cerita action. Tapi betul Megat memang tak pernah berlakon cerita aksi Tak sebelum pernah. ni. Sebelum ni Geran sahaja. Selain pada Geran, kalau atas pentas adalah pernah bersilat bangsawan masa buat Puteri Gunung Ledang. Tapi kalau teater tak adalah teruk dan separah kalau kita tengok kan, berdarah habis. Betul. Ini dah kira macam gerakan tu kira ada buat somersault. Ada macam somersault tu itu mungkin tak. Benda tu somersault kalau Ariel tanya saya buat tu 20 tahun lepas, mungkin saya akan buat. Tapi sekarang ni mungkin adalah sikit-sikit bukan saya. Adalah sikit, tapi gerakan tu kalau tidak kan macam dia punya kena lincahan dengan penggunaan badan. Kalau penonton-penonton kena tahulah cerita ni memerlukan, orang kata bukan cabaran mental saja, dia punya fizikal mungkin ada cedera mana-mana tak ada. Alhamdulillah cedera parah tu tak ada. Tapi macam biasalah, macam terkehel sikit ke, ataupun lebam-lebam kan, kadang-kadang bila pukul tu memang betul kena kontak betul-betul. So benda-benda tu kena kontak betul-betul dan sakit. Tapi ada teknik dia lah. Dia sakit tapi tak mencederakan. Macam dia ada tempat-tempat bahagian badan kita yang kita boleh kontak tapi dia tak mencederakan. Jadi sikit-sikit lebam-lebam sikit tu ada, tapi keseluruhannya cedera yang parah yang nak kena bawa ke hospital tak ada. Alhamdulillah. Kasih kesukaran berlakon. Mungkin ada cabaran-cabaran dekat set. Okey, paling susah tak mana nak buat. Sebab saya tahu awak kalau nak menangis, kalau pengarah suruh menangis, awak menangis memang real. Awak apakah bab tu kan? Benda lain yang macam mencabar, susah sangat, ataupun makan tip banyak bagi saya kalau yang mencabar, macam awak tak happy-happy macam belajar sama tu mencabar bagi saya. Sebab saya time belajar. Saya susah nak bawa benda yang happy. Saya lagi senang macam sedih. Muka awak sedih ya. Awak macam ni pun muka sedih. Tapi tak ceria lah kan. Sekarang study okey. Study okey. So antara belajar dengan berlakon, awak pilih yang mana? Soalan menjerat ni. Berlakon tu dia kerjaya, tapi apa-apa pun ilmu nombor satu. Gitu. Tapi bagus soalan dia. Jawapan dia. Saya nak berlakon juga. So lepas ni lepas belajar, habis belajar nak jadi pelakon. Betul. Awak antara pelapis yang dikatakan akan digilap sebagai mungkin pelakon wanita yang popular pada masa akan datang. Mungkin 10 tahun lagi. Apa yang Kasih bayangkan 10 tahun lagi? Okey, sekarang 15. Umur Kasih 25 tahun. Sekarang bayangkan aku di 25 tahun. Di mana Kasih? Saya harap bayang. kalau dah 25 tahun macam tu, saya dapat bawa watak yang saya tak pernah bawa lagi. Contohnya macam silat ni. Okay, kita tengok insyaAllah kalau panjang umur. Megat, filem ni adakah kita boleh katakan filem terbaik Megat setakat ini? Kalau kata filem terbaik itu sebab saya ataupun kepuasan dia berbanding dengan filem lain. Ini honest macam jujur lah. Mungkin ada, saya tak tahu, mungkin Geran ke ataupun drama-drama Megat sebelum ini begitu puas dan mencabar. Saya rasa kalau pencapaian tu memang ini pencapaian yang so far dalam kerjaya saya, alhamdulillah ini adalah pencapaian yang terbaik sebab saya dapat buat apa yang saya impikan waktu saya berlakon, which is pertama kali jadi lead dalam filem dan juga film action lah. Saya sebenarnya memang daripada muda kalau boleh nak berlakon film action dan kalau soalan itu tanya, saya rasa dia adalah sebuah pencapaian sebagai pelakon, dapat jadi lead dengan watak yang
watak dia pun watak yang bermakna, bukan watak yang sekadar orang boleh lupakan. Tapi ini pada saya, untuk karier saya, dan saya dah reda dah lepas filem ni orang akan panggil saya Walid je. Dah reda saya sudah terima dah kenyataan yang ada kemungkinan nama Walid tu akan melekat dengan saya sampai bila-bila. Sebenarnya kita tanggal rakaman kita ni 13 hari bulan. Mungkin malam ini dah ada dekat bawah gam. Biasanya macam tu Megat. Ada esok, pratonton walaupun besok tarikh tayangan, sebenarnya penonton yang tak sabar, kadang-kadang dia orang tak sabar. Tak sabar nak tunggu 13 malam dia dah beli siap-siap tiket kan. Ya, betul. Ada 2 pawagam dah buat pratonton. Satu malam ni? Ya, malam ni di Putrajaya dan juga di Alustar. Dia orang dia orang tak sabar dah beli siap-siap, dah penuh pula tu dua-dua panggung ni. Jadi yalah, alhamdulillah. Dan saya tengok filem-filem aksi dekat Malaysia akan laris jika sekiranya dia tak bersandarkan pada pelakon yang popular grade A. Saya katakan macam tu. Bukan saya nak bandingkan dengan filem Mat Kilau. Mat Kilau mungkin ada artis-artis grade A, tapi ini filem ini tidak bersandarkan kepada grade A itu semua, tapi sebenarnya filem ni dia bersandarkan kepada apa pengisian yang penonton akan wawarkan kepada kawan-kawan dia yang tak datang lagi. Betul. Sebab saya percaya filem ni akan dia akan maju jika adanya promosi secara mulut ke mulut. Ataupun kita menggunakan sosial media sekarang yang begitu meluas. Dan ada bab mungkin tak bersandarkan kepada kontroversi pun, sebab filem ni ringkas hubungan antara ayah dengan anak, kasih sayang sesama manusia, pemandangan manusia, dan dia mengangkat nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kalau orang yang macam kita, yang macam mahukan filem kita terus diangkat sebagai satu wadah untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat, mungkin orang akan faham dan akan mewawarkan pada orang lain supaya datang ke pawagam menonton sendiri. Itu sendiri. Dan bagi pencinta-pencinta aksi pula, mungkin akan berkata wow, macam saya akan keluar daripada pawagam, wow, filem ni memang dia punya gerakan saya bukan kata taraf Hollywood, tapi macam saya pernah tengok gerakan-gerakan itu, dan mungkin itu signature sendiri daripada Ariel mencipta satu signature di mana gerakan kamera tu sebegitu, dan membuatkan kita rasa macam walaupun dia agak panjang, tapi dia tak kadang-kadang kita tak puas-puas. Macam ada lagi yang macam nak kena wow lagi, kena macam walaupun panjang dia punya aksi tu pergi, tapi kita rasa macam tak puas dan nak tengok lagi hasil yang akan dihasilkan dengan Ariel. Mungkin filem dia akan datang. Mungkin yang dia katakan 90% tak siap tu. Tak faham sendiri dia. Okay, kita bercakap pasal nilai kemanusiaan yang dalam filem ini, yang dia angkat sebagai, saya rasa dalam permulaan dah kita nampak dah development antara hubungan Walid dengan Aisyah. Dan membuatkan saya rasa macam goosebump ketika itu, di mana macam mana connection tu berlaku. Dan di luar set mungkin you guys antara Megat dengan Kasih sendiri dah mencipta satu chemistry. Macam mana nak mencipta hubungan tu kan? Mungkin ini satu cabaran, ataupun macam mana mungkin Megat sendiri boleh cakap tentang hubungan, macam mana nak develop hubungan antara kita nampak memang muka macam ni, muka ayah kan, dengan janggutnya, dengan muka Megat ni memang sesuai dengan watak tu. Kita nampak macam memang guru memang dah ayah kan. Tapi sosok orang yang bernama Megat Syarizal ni, dia memang padan dengan nilai tu. Kita dah nampak kebapaan dia tu. Okey, Megat. Sebab macam Kasih ni saya dah kenal dia beberapa tahun lagi sebelum. Dah kenal lama. Pernah berganding bersama? Saya pernah arah dia dalam ada satu drama kot. Ada kan rasanya. Jadi masa tu pun saya dah nampak dah budak ni okey ni kan. Cuma lepas-lepas tu mungkin tak ada peluang nak panggil dia, tapi dah notice lah. Jadi bila
berbincang, bila Ariel petik nama dia dan kami sama-sama, saya rasa macam saya ada cuba try push jugalah, sebab saya tahu komitmen dia macam mana. Jadi bila sampai kat sana, saya rasa sebab saya sendiri saya tak ada anak kan, tapi watak Walid tu sendiri saya kaitkan benda ni sebab watak Walid ni dia pernah ada anak tapi dia dalam keadaan kehilangan anak kan. Jadi nak formkan relationship dengan kasih ni tak adalah apa kita orang apa buat sebab saya rasa kena ada juga sedikit untuk watak tu ada boundary sikit sebab dia mungkin dia tahan diri dia daripada terlalu rapat dengan someone sebab dia pernah kehilangan orang. Jadi still duduk dengan dia bercakap dan kita try buat dan pada masa yang sama apa yang saya tahu mungkin saya ajar dekat dia macam tu lah. Tapi tak adalah cuba sebab saya rasa dekat sana pun tengok dia dah happy dengan orang-orang dengan kawan kat sana, dah buat kawan sana, itu dah cukup dah. Mula-mula saya duk ingat ke macam saya skeptikal dengan watak Megat pada permulaannya. Dia ni apa dia sebab dia nampak watak Aisyah ni dia apa yang dia nak daripada Aisyah. Sebelum saya tak nak baca sinopsis. Saya tak nak sebelum pergi menonton saya takkan baca sinopsis kalau boleh kan. Tapi sebabkan assignment saya kena. Tapi kalau boleh sebelum ke pawagam saya tak guna sebab saya nak mencabar minda saya. Apa yang Megat watak Walid ni nak kepada ni kan. Dia nak kasih sayang ke? Mungkin kalau dalam fikiran negatif mungkin dia nak haruan makan anak ke? Orang boleh cakap macam tu sebab sebab pandangan Megat kalau kita nampak dalam skrin besar tu dia macam kita boleh tafsir macam-macam bad and good. Ya, betul. Pada permulaannya. Tapi mungkin develop okay, orang dah faham. Sebenarnya watak Walid ni dah kehilangan anak. Dia mungkin rindukan kasih sayang seorang anak dengan menyalurkan kepada Aisyah ni. Macam tu. Saya agree. Saya agree sebab tu itu yang antara cabaran dia sebab ada fine line between bila nak bawa watak ni orang akan tengok, orang boleh bawa ke negatif tu kan. Dan saya sendiri kadang-kadang ada juga, bukan macam tak ada, saya cakap macam jangan bagi benda yang orang boleh tafsirkan secara negatif. Benda tu yang betul-betul saya kena jaga. Itu sebab, ditakutkan. Saya takut orang baca lain. Tapi sebenarnya apa-apa saya cuba tarik balik Walid ni memang Walid tu sendiri rindukan keluarga dia dan dia dan secara tak langsung dia walaupun dia memang suka mengajar, dia nampak Aisyah ni sukakan ilmu. Itu yang dia kena bagi dan tak lebih pada itu. Itulah cabaran. Saya faham apa yang dimasukkan tu dan dia secara tak langsung dengan sorotan kamera kan. Kamera kan adalah macam zoom in macam tu. Lepas tu perbati macam mata Megat ni dia kita boleh tafsir dia macam-macam. Dua-dua benda boleh macam jeling dengan macam tu kan. Nak tanya Kasih, filem ni adakah filem terbaik Kasih setakat ini? InsyaAllah. Tapi bagi saya Walid dengan Roh dua-dua terbaik. Tapi dari sisi yang berbeza. Sebab betul. Satu horror, satu action. Roh ni saya nampak awak, walaupun sosok awak dalam tu, awak tak banyak skrip kan. Tapi dia dalam cerita dia nilai keseluruhan dia orang macam orang tertentu yang akan faham. Last kali baru orang macam kita kaitkan dengan benda ni kan. Tapi dalam cerita ni awak direct, watak awak direct lah macam okay, mak awak tu garang dia okay, nama apa mak awak? Kak Fina. Kak Fina. Dia okay. bawa watak saya rasa macam dia pun memainkan watak yang walaupun dia macam watak supporting tapi dia menggerakkan cerita ni dengan watak Aisyah tu. Mak kepada Aisyah tu pun dia protect anak dia. Dia tak nak orang luar macam campur tangan dalam hidup dia kan. Sebab cakap sikit pada sebab berlakon dengan
watak mak awak tu? Watak Kinang ni dia memang tak percaya orang sebab ayah Aisyah tu dia dah kena tembak dengan Lanun. Jadi bagi dia dia memang tak percaya orang luar langsung. Bonding saya dengan Kak Fina, okey, Kak Fina baik. Kita orang pun selalu juga macam rehearsal luar set macam Apa benda yang bagusnya sebab Fina pun ada anak umur sama. Dengan berlakon juga? Tak ada berlakon. Tapi mungkin hubungan tu kot dapat dia dapat create dengan kasih. Ada anak yang usia sama kan. Kira remaja kan. Jadi dia ada itulah dia build relationship tu dengan kasih. Bukan sebelum ni dia gelar pengarah juga pengarah dan faham apa kehendak pengarah dalam filem ni. Dari sudut deepnya filem ni, dari sudut kefahaman, untuk memberikan kefahaman kepada penonton bahawa cerita ni mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan semua, apa yang pengarah Ariel sendiri bagi input untuk Megat bawa cerita ni, ataupun bebas. Okey Megat, you bebas lah buat apa saja asalkan you boleh deliver watak. Dengan Ariel ni dia ada style dia sendiri. Jadi saya bila masuk ni kalau boleh tolak habis lah apa benda minda pengarah tu. Jadi sebab macam saya cakap, saya bermula sebagai seorang pelakon. Jadi bila masuk ke sini, okey, kita kalau boleh jangan cuba nak jadi pengarah sendiri. Perbincangan tu ada. Perbincangan ada lah. Itu yang bagus ni bila bekerja dengan Ariel, dia open to suggestion. So kadang-kadang kita akan berbincang dulu sebelum buat certain scene. Saya akan tanya dia, okey, boleh tak karakter ni Walid ni macam ni. Dan apa benda even dengan Aisyah pun cakap, kita bincang, okey, mungkin Aisyah dan kalau dia setuju, dia okey lah kan. Kalau tak, dia akan cakap lah, dia beritahu lah, oh tak, sebenarnya aku nak macam ni, baru kita faham kan. Kadang-kadang bila dia tak explain tu, kita kadang-kadang tak faham lah. Tapi bila tanya dan kenapa dia nak buat macam ni, bila ada explanation yang jelas, kita ikut. So dia, sebab bila dapat explanation daripada dia, maknanya kita tahu apa yang dia, dan yang rasanya antara benda yang penting adalah Ariel ni dia open to suggestion. Apa maknanya kita boleh nak kadang-kadang improvise. Macam contoh dialog jangan lupa like dan subscribe tu. Itu yang tu macam tak ni YouTuber ke cikgu kan. Tak, itu memang itu memang improvise on set. Dan kalau tak ada apa betul benda. Dia kena ada tengah-tengah asli tu, dia kena buat lawak sikit. Jadi padahal mula-mula nak buat lawak tapi bila dia orang pula gelak. Kita orang gelak dalam tu macam tak terlintas benda tu akan terpacu daripada mulut-mulut. So benda macam tu lah. Dia okey lah. Dia kata okey buat lagi sekali okay. Maksudnya Megat tak simpan lah pencadangan semua. So bebas. Kalau dia tak suka, dia cakap. Kalau dia okey, dia biar je kan. Buatlah sama lah semua, dengan kasih pun dengan apa semua. Cuma macam yang unik dia yang ni Ariel punya ni skrip tu dia akan jadi kita jangan pegang 100% sebab Ariel akan datang dan perbaiki skrip on set. Macam saya, apa yang saya perasan, sebab kasih ni dia punya dedicated kan. Sehari 2 hari tu saya nampak dia pegang skrip dan skrip dia dah highlight. Lepas hari kedua saya dah cakap dengan dia, kasih tak payah hafal siap-siap sebab nanti sampai set nanti Abang Ariel akan tukar. Jadi tak apa, baca je scene tu, fahamkan, tapi jangan hafal dialog. Letak tepi skrip, nanti memang betul pun. Every time datang set nah sebab ada cakap di malam tayangan media malam gala itu, dia akan ubah skrip di hari set lokasi tu. Ya, betul. Di hari penggambaran. Ya, maknanya scene tu lebih kurang sama, tapi cuma dialog kan. Dialog mungkin akan diubah ketika itu. Macam kadang-kadang kita I letakkan diri I sebagai pelakon. Mungkin benda tu macam, alamak, aku dah siap-siap hafal dialog dekat rumah, tiba-tiba
Adakah macam merosakkan macam membazir masa pelakon dekat set? Mungkin Megat boleh cerita. Macam mana Kasih? Sebab saya memang kalau before shoot apa-apa, saya akan baca dulu skrip. Lepas saya memang terus highlight. Sebab saya jenis takut kalau tiba-tiba saya tak baca, lepas tu tiba-tiba orang tanya macam tapi saya okey lah. Awak prepare lah tu. Sebab Abang Aril ditukar kat set, saya rasa lagi okey. Megat, saya terlintas dekat suasana dekat malam tayangan, malam gala tu. Saya nampak Megat berada dekat luar. Dia tak duduk dia macam tak senang duduk, tak senang berdiri. Duduk belakang. So apa yang bermain dekat Megat ketika itu? Ngeresah dengan ataupun penerimaan penonton pada malam tu ke atau macam mana? Satu sebab saya dekat LA dengan New York tu dah tengok dah rasanya 4-5 kali. So tak payahlah duduk kan. Bagi kat orang, tapi penuh malam tu. Ya, betul. Malam sampai ke duduk dekat depan kursi depan. Sebenarnya ada seat kosong, tapi sebab bila kadang-kadang ada macam lompong kat tengah-tengah tu, orang tak masuk betul-betul kan. Dan apa benda memang betul, tapi betul lah penuh. Tapi saya rasa sebab malam tu pun kita ada 2-3 hall. Jadi saya nak tengok reaction penonton dekat hall sini, dekat hall ni, dan pada malam tu saya rasa lebih pada nak tengok reaction orang lah, macam pada mana momen yang mana yang diorang lebih react, dan pergi ke hall-hall tu nak tengok visual tu sendiri. Sebab macam apa yang saya perasan, yang hall yang besar tu sebenarnya terlalu besar. Maknanya memang big hall tu. Terlalu besar, maknanya dia IMAX. Saya rasa skrin itu mungkin tak sesuai dengan, sebab dia pergerakan yang paling kecil pun korang nampak. Tapi sebenarnya orang di hall yang lain okey je. Tak ada masalah. So saya rasa bila bila masuk bila kita nak filmkan something, kita mungkin kena tahu kenapa orang filmkan benda tu untuk IMAX, kenapa orang filmkan benda tu untuk ratio biasa. So saya rasa itu yang saya nampak lah. Saya notice bila tengok big cinema ni terlalu besar ni. Dekat US tak ada pula masalah. Orang tengok macam ini mata nampak besar. Itu belum lagi orang kata yang IMAX, penggunaan kamera IMAX kan. Kan yang sekarang macam 4K kan. 4K dia nampak lah. Tapi bila IMAX ni macam kita nampak real ke depan, nampak depan, lepas tu pula kalau pori-pori muka apa semua nampak terang, detail semua. So tak tahu lah, dia bila dah skrin besar, apatah lagi yang kita yang duduk depan sangat tu, dia macam mungkin nampak pening ataupun ni lah. So disarankan kepada korang yang nak menonton wayang, duduklah pilih-pilih yang sisi belakang sikit. Betul. Itu yang saya notice. Betul. So mungkin last kali lah mungkin kita nak angkat satu message yang mungkin bagi sesetengah orang tak pandang benda ni benda yang biasa ataupun pemandangan manusia ni. Apa yang Megat boleh rungkaikan dalam filem ni? Message yang disampaikan. Saya rasa ini antara benda yang bila kita tayang dekat US, soalan yang kami dapat paling banyak, sebab mereka bukan saja sukakan action tu, diorang sukakan isu yang diketengahkan tu. Betul. Dan dia rasa benda ni something yang serius, pemandangan manusia yang sepatutnya dan jarang kita ketengahkan isu ni dalam filem. Jadi benda-benda yang ni, maknanya filem ni bukan sekadar filem action kosong saja, tapi dia ada isu yang penting yang bukan nak kata orang overlook, tapi benda ni ada. Kita kena aware sindiket ni, dan di sebalik dia memang berlaku sekarang ni dekat Malaysia dan di mana-mana saja kan. Di mana-mana saja. Dan bila macam contoh, bila nampak macam kalau kita nampak kanak-kanak minta sedekah tu, mesti ada seseorang ataupun something else yang lebih besar di belakang itu. Jadi benda ni kena ambil serius. Jadi itulah saya rasa benda yang diketengahkan dalam filem Walid ni. That's why saya lepas tengok scene budak-budak datang ambil sedekah tu, bila dah kita berada dekat luar, dekat mana-mana, dekat restoran mana, dah terlintas dah benda tu kan, macam ini dah
siapa sangka pula datang kan. Ini mesti ada dalang di sebalik ni kan. Dalang betul tu. Itu cuba yang nak disampaikan kepada masyarakat, dan saya rasa benda tu sampai Megat. Benda tu sampai dan antara babak-babak yang lain mungkin berkaitan dengan mafia, orang dalaman, orang kerajaan. Dan kalau you guys nak gali cerita ni, mungkin boleh buat satu slot forum untuk bercerita lebih lanjut tentang cerita ni. Bukan kita nak ketepikan aksi, tapi sebenarnya orang kita dia lebih kepada aksi, sama ada aksi dengan lucu dengan seram. Betul. Dia tak memandang kepada apa yang berada dalam ataupun intipati dan juga kritikan sosial yang ingin disampaikan dalam sebuah filem. Itu yang kita ajar, yang kita nak ajar penonton-penonton. Kita kena fahamkan masyarakat tentang nilai-nilai filem dekat Malaysia ni kan. Itu sebab kita diasuh daripada dulu sampai sekarang, kita diasuh tengok wayang, kita nak santai, kita nak yang aksi, kita nak lucu, kita nak seram. Itu tiga-tiga elemen yang kita nak. Tapi tidak memandang kepada benda yang macam deep sikit kan. Kita tak diajar benda tu. So mungkin ada yang, yalah, kita nampak lah development dekat review, dekat YouTube, dekat social media. Kita nak angkat, kita nak julang benda yang sebenarnya intipati yang ingin disampaikan daripada filem tu. Betul. Saya setuju. Tapi macam cakap tadi, memang orang kita sukakan semua tu lucu, action ataupun horror. Tapi tak semestinya cerita tu tak boleh ada deep. Kalau kita just again refer pada filem Piramli je. Piramli dia bagi filem-filem macam Seniman Penjalapuk dan Pendekar Penjalapuk, walaupun kelakar tapi sangat mendalam maksud dia. Macam cerita Sumpahan Orang Minyak. Cerita horror tapi sebenarnya kritikan sosial yang berlaku dekat dalam filem tu ada banyak. Jadi saya rasa boleh je kita saya pernah kira macam saya anggap mentor lah, Osman Afsham pernah cakap dengan saya, sebab dia kan terkenal dengan filem-filem dengan komedi kan, Pimpinan Batang tu semua kan. Dia mencakap comedy must be intelligent. Jangan perbodohkan awak punya audience. Jadi kena anggap yang diorang tu pandai. Jadi your comedy has to be intelligent. Jadi bukan komedi je. Saya rasa pada benda semua kita jangan bagi kosong. Kita nak buat filem action boleh, kita nak buat filem horror boleh, kita nak buat filem benda komedi boleh, tapi kalau kita sulamkan dengan something macam apa yang kita cuba buat dalam filem Walid ni, saya rasa insya-Allah kita punya masyarakat pun akan minda akan berkembang. Ya, betul. Dalam buat lucu ada diselitkan dengan nilai-nilai sosial. Macam tu. Okey, mungkin 2-3 hari ni you guys akan sibuk lah dengan promosi. Betul, mungkin boleh cerita sikit promosi yang akan dibuat untuk filem Walid ni. Okey, kami bercadang nak buat road tour ke seluruh Malaysia, dan disebabkan filem ini difilmkan di Kedah, pada 14 hari bulan kami akan buat esok esok 14 hari bulan kemunculan di Kedah, dan daripada Kedah, daripada utara tu dan kami turun ke KL lah, maknanya akan turun pergi Taipei, pergi Ipoh dan pergi KL, dan kemudian seterusnya ada di tempat-tempat yang sekarang yang dah confirm di Kedah, Taiping, Ipoh. Selepas tu saya tak pasti lagi macam mana susunan dia, tapi adalah cadangan, ada permintaan macam di Terengganu, Johor, Sabah, semua negeri-negeri ni ada permintaan. InsyaAllah kami akan update dari masa ke semasa di mana kami akan berada, dan harapnya dapatlah jumpa penonton-penonton. So lepas ni pergi ke Kedah Bukan hari ni, mungkin insyaAllah mungkin sebab tontonannya malam esok dekat Kedah. Malam ni ada pratonton dekat Putrajaya. So mungkin kami akan ke Putrajaya jenguk-jenguk lah. So esok baru gerak ke Kedah, dan kemudian seterusnya lah. Okey, kata-kata akhir daripada Kasih, mungkin nak wawarkan sesuatu kepada penonton supaya datang, mungkin tiga benda yang dalam filem ni lebih menarik, lebih yang tak pernah disaksikan sebelum ini. Lakonan Kasih memang menyentuh karakternya lebih menyayukan dan dalam cerita ni
ada aksi silat. Lepas tu watak saya pun lain daripada yang lain. Yang macam saya memang tak pernah bawa watak macam tu dalam filem ataupun drama sebelum ni. Lepas tu lagi satu, dia ada banyak pengajaran. Banyak pengajaran Okey, Megat pula, mungkin boleh gariskan 3 benda yang penonton-penonton akan dibawa balik lah selepas menonton filem ni. Nombor satu sekali, macam yang kita dah bincangkan, kalau nak tengok filem action, daripada pesilat 100% pesilat semua, yang buka langkah semua pesilat, inilah filem yang patut anda saksikan. Nombor 2, harapan saya orang dapat lihat apa isu-isu yang kami ketengahkan tu, apa betapa pentingnya untuk menangani pemerangan manusia, betapa pentingnya pendidikan. Itu yang kami tekankan, betapanya pendidikan, dan betapa pentingnya kita kena ambil berat tentang kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen ni. Dan benda ketiga sekali, bila lagi nak tengok hero action macam ni kan? Saya tak pernah, first time ni. Jadi saya pun tak percaya Megat boleh buat benda-benda yang macam aksi-aksi seni mempertahankan diri tu. Ya, alhamdulillah. Macam mana dah dapat tenaga? Dia bila kita ada asas tu, dia sangat membantu. Bila maknanya asas tu, sebab macam kan macam saya cakap, saya memang, maknanya bila dulu masa belajar silat tu memang saya pernah wakil KL. Jadi jadi memang saya agak aktif, cuma mungkin dalam 5-6 tahun ni dah kurang, tapi asas itu sangat membantu. Dan dikelilingi dengan orang-orang yang orang-orang yang punya asas, dan itu sangat membantu. Jadi bukan saya je yang kena nampak bagus. Bila partner saya pun ada partner asas tu yang kuat, kena react lebih sikit. Macam kena, yalah, nak buat macam orang, biar orang percaya benda tu real kan. Jadi kami saling bantu. Kalau dapat partner yang tak reti nak buat action, jadi rasa susah. Tapi ini disebabkan semuanya ada asas, dia semua nampak cantik. Kan itu kan ada isu bila partner pelakon tu kan tersalah tampar ke, tersalah tumbuk ke kan, sakit. Ya, betul. Itu kena ada angle, dan juga orang kata rehearsal juga penting. Ya, betul. Tak, macam saya cakap, disebabkan benda ni semua ada asas, dan semua tahu di bahagian mana nak tumbuk kan. Kadang-kadang kita betul ada angle, tapi dekat bahagian mana di badan, jarak pun kena tahu kan. Yes. Jadi tersalah tumbuk dia masalah bila orang kadang-kadang seorang je tahu, tapi dia ada orang tak tahu. Itu akan jadi kadang-kadang jadi accident. Jadi saya rasa penting ini saya rasa pentingnya semua orang belajar asas seni mempertahankan diri. Tak kisah seni apa, silat pun, kalau belajar silat, kita tak penting perguruan apa, kalau boleh ada asas. Ni pelakon, saya nasihat kepada pelakon sana, kalau boleh ada asas supaya membantu anda. Sebab saya, bila saya bersilat ni, itu membantu saya bila saya berlakon Puteri Gunung Redang. Saya menari. Oh, masa tu menari? Ya, saya berlakon, menari, menyanyi. Dalam teater ke? Teater Puteri Gunung Redang, the musical tu. Saya terlibat dalam pementasan yang first kali Istana Budaya? Ya, yang first kali 2006 tu. Oh, Megat ada dalam tu? Ya, ada. Watak apa? Saya one of the ensemble lah. Jadi tapi semua buat menari? Ya, semua menari, berlakon dan menyanyi. Itu lama dah, tahun berapa? First kali 2006, lepas tu 2008 kot ada restage balik. Saya ada. So, jadi itu pada saya, itulah membantu asas saya bila buat semua ni kan. Sebab saya adalah salah seorang pada 7 rombongan yang mengiringi Hang Tuah ke cari puteri tu. Kita baru tahu. Tapi tahniah Megat, awak dah buat terbaik dalam filem Walid ni, dah melambangkan saya rasa profil baru dalam awak punya career, di mana membuka mata ramai pengarah-pengarah ataupun penerbit di luar sana. Kalau nak ambil orang yang macam orang tak percaya, boleh ke orang badan besar buat aksi silat kan? Inilah dia contohnya. Dah ada katalog. Mungkin lepas ni insya-Allah dengan rezeki Tuhan bagi, awak career awak semakin ke depan dengan job-job dengan watak-watak yang sebegini.
Kan? Kita tengok macam mana. Tapi Megat suka kan? Suka kan filem aksi macam ni kan? Ya, saya suka. Apa benda at least so terbuka kepada semua pengarah di luar sana nak ambil kan? nak ambil kita punya prominent, kita ada Syamsul, kita Syafiq, kita ada Adrian kan. Kan janganlah ambil Abang Sadar kan. Itu dia nak kita nak terapkan dalam filem ni. Bukan abang-abang Sadar je yang boleh buat. Tengok contoh terbaik filem Walid. Guys, sama-sama kita support filem tempatan. Kita dah berada di penghujung podcast ni. Terima kasih banyak-banyak Megat Syarizal dan juga Puteri Kasih yang memang mengasihi dunia lakonan dia. Betul. Awak ada muka-muka yang iras Emma Fatimah macam tu memang menjadilah lakonan dia. Okey, kita pun tak percaya watak tu macam bukan watak awak di luar. Watak awak luar dia macam ni kan. Dekat-dekat tu macam korang tengok sendiri. Mulai 14 September guys, esok dah. Dan sama-sama kita support filem tempatan yang mana filem ni bukan kaleng-kaleng lah bagi aku, sebab dia dah diusung dulu dekat New York dan orang New York pun dapat input, dapat sesuatu yang macam orang mengenali Malaysia. Macam ni negara Malaysia kan. Filem adalah wadah untuk memperkenalkan orang kata tourism atau tempat-tempat yang menarik dekat Malaysia ini. You guys tonton sendiri, cari gali sendiri apa yang nak diceritakan. Aku pun dah buat satu perbincangan dengan pelakon-pelakon dia. Diharapkan you guys faham tentang filem Walid dan sama-sama kita bantu untuk menjulang seni persilatan dekat Malaysia ni macam tu. Guys, thank you so much for watching. Borak sini habis sini mengundur diri. Kita jumpa di lain episod. Thank you so much for watching. Bye bye. Assalamualaikum. This is how we do this. In one way I'm yours. In one way we're strangers. But I know